Saya bersumpah dengan nama Allah, wallahi, wabillahi wa tallahi, sekiranya saya meninggalkan atau melompat ke parti lain dengan kerelaan saya sendiri setelah terpilih menjadi ahli Dewan Negeri atau Dewan Rakyat, maka akan tertolaklah isteri ataupun isteri-isteri. Sebenarnya bagi saya lah, UMNO nak bergabung dengan PAS bukan masalah PAS. UMNO nak bergabung dengan PAS, masalahnya adalah Hadi Awang. PAS selalu melihat masalah UMNO adalah Zahid Hamidi. Salah. Kalau PAS betul-betul nak bergabung dengan UMNO dan betul pembentukan tersebut, PAS kena buang Hadi Awang. Gantilah siapa-siapa, Tuan Ibrahim Tuan Man ke, Taqiyuddin ke, Samsuri ke, Sanusi ke, whoever lah. Tapi bukan Hadi Awang. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, geng, kita bersama lagi. Okey, beberapa hari ni aku kurang sikit video sebab aku tengah sibuk pindah rumah. So, ni rumah ni dah kosong tapi tak apalah, aku shoot bila video untuk aku nak berkongsi dengan hampa semua soal Parti PAS, Parti Bersatu dan Perikatan Nasional. Kenapa dan mengapa kita boleh tengok ahli-ahli parlimen daripada Parti Bersatu je yang paling banyak dan paling ramai menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dah 6 orang tau ahli parlimen Parti Bersatu dah menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Why? Kenapa dan mengapa? Tak ada seorang pun dan tak ada seorang lahabau pun yang daripada Parti PAS yang berani menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Untuk pengetahuan hampa lah, untuk Parti PAS ni dia ada perjanjian dia. Dia ada satu kata-kata ataupun satu lafaz taklid. Dia tak boleh langgar, dia tak boleh langgar lafaz taklid dia tu, perjanjian sumpah dia. Sehingga kan berani, wallahi wabillahi watallahi, saya takkan lawan parti. Sebab apa? Sebab itulah doktrin yang dibuat oleh Parti PAS. Depa ni cerita dia, depa akan buat supaya kok susah macam mana, darurat macam mana pun, wajib taat kepada parti, wajib taat seperti parti itu adalah Tuhan, tak boleh langgar, tak boleh lawan parti langsung. Apa keputusan parti, itulah yang wajib ikut. Sampai tahu tu, aku akan berkongsi dengan hampa soal apakah sumpah laknat, sumpah lafaz taklid yang dibuat oleh PAS, dan kita berbicara sama soal Parti Bersatu ni, apa masalah yang berlaku di dalam Parti Bersatu ni, di dalam Perikatan Nasional ni. Dan sekarang ni Parti PAS pun duk nak ambil hati UMNO, kononnya ini perjuangan Melayu, ini Melayu bersatulah, ini itu. Dia gunakan sentimen-sentimen agama dan juga bangsa, kan? Dia gunakan, dia buat seperti Malaysia ni dah bangsa Melayu dah tak ada dah. Mereka buat seperti orang-orang Islam di dalam negara kita ni tak ada dah, kan? Kalau Parti PAS dia tak jadi kerajaan, ibarat apa pun tak ada dah. Kalau PAS jadi kerajaan, segalanya okey, segala mak nenek, tok nenek, pak nenek, semuanya okey. Sebab PAS dia tak jadi kerajaan, segalanya jadi tak okey. Jadi jom aku nak buat dengan hampa sama-sama, jom kita dengar. Ni ucapan daripada Menteri Besar Kelantan yang satu ketika dulu dia ada juga ni melafazkan sumpah taklid ni, dan aku akan bawa dengan hampa, kita membincangkan soal Parti Bersatu. Jom sama-sama kita dengar untuk video yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bai'ah dan sumpah. Bai'ah dan sumpah. Bahawa saya, ni orang nak jadi calon PAS ni, berikrar untuk patuh kepada hukum Allah dan Rasulnya, dan patuh kepada arahan pucuk pimpinan parti yang tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Dan bahawa saya bersumpah dengan nama Allah, wallahi, wabillahi wa tallahi, sekiranya saya meninggalkan atau melompat ke parti lain dengan kerelaan saya sendiri setelah terpilih menjadi ahli Dewan Negeri atau Dewan Rakyat, maka akan tertolaklah isteri ataupun isteri-isteri. Walaupun tak isytihar. Kalau sebut isteri-isteri jadi juga. Isteri-isteri saya dengan 3 talak, dan segala perbelanjaan saya dengan menggunakan wang allowance ahli dewan tersebut adalah haram. Dan bahawa saya juga bersumpah dengan nama Allah, wallahi wabillahi watallahi, untuk meletakkan jawatan dari menjadi ahli Dewan Negeri atau Dewan Rakyat tersebut bila saya keluar atau dipecat daripada parti. Wallahu ala ma aqulu syahid. Allah Ta'ala jadi saksi terhadap apa yang saya sebut. Tak ada kena-mengena. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, tanda tangan disaksikan oleh Tok Guru Pesuruhjaya ataupun Timbalan Pesuruhjaya.
Okey geng, cuba hampa tengok. Isteri dia yang tak ada mengena dengan parti dia pun, kalau macam kianat parti dia, boleh kena cerai tu parti dia. Cerai isteri dia, walaupun isteri dia 3 orang pun kena cerai habis. Ini bukan soal akidah, ini soal wadah, kan? Soal politik. Politik ini adalah satu gabungan parti politik untuk memerlukan, untuk masuk pilihan raya, memerlukan undi daripada rakyat. Bila undi daripada rakyat ni, siapa yang undi paling banyak, dia berjaya lah menjadi kerajaan, menjadi pemerintah. Itu saja. Tapi tak tentu pasal bini dia pun kena cerai, keluarga berpecah belah sebab parti PAS. Mengarut. Kalau hampa tanya aku, parti PAS ni memang mengarut. Dia punya undang-undang dia, dia punya ni pun semua kan. Sebab tu sanggup dia pun menyeksa sendiri ahli-ahli parlimen mereka. Dia pun menyeksa. Kan sekarang ni punca yang gambar 6 orang di atas tu yang kena pecat tu bukan apa, hak yang dah bagi sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim tu bukan sebab apa? Sebab Anwar Ibrahim seperti mana yang dibuat zaman depa, mai pembangkang, mai berunding. Bila mai berunding, so kita boleh bagi peruntukan. Tapi apabila kesombongan daripada pimpinan depa, kesombongan daripada parti PAS, presiden parti PAS, kesombongan daripada Parti Bersatu, dan sebab tu mereka tak main berunding. Sebab tak main berunding, mereka menyeksa ahli-ahli parlimen mereka sendiri. Mereka menyeksa ahli-ahli parlimen yang baru jadi. Yang baru jadi ahli parlimen. Yang menang pilihan raya itu secara tiba-tiba boleh jadi ahli parlimen. Yalah, mereka tak dapat macam peruntukan. Sedangkan boleh je berunding seperti mana zaman Ismail Sabri. Jangan duk buat kata, oi sebelum ni pembangkang dapat lah apa semua. Pembangkang tak pernah dapat peruntukan. Hanya di zaman Ismail Sabri sahaja. Itu pun disebabkan berundingan, sebab berunding. Hampa tak perlu duk nak pusing fakta kot tu, pusing kot ni, kata kot tu. No, tak ada kena mengena. Sekarang ni kalau nak, pilah berunding. Sekarang ni asbab daripada kesombongan pimpinan-pimpinan Parti Bersatu dan Parti PAS ni tak mau pergi berunding, sehingga kan ahli-ahli parlimen daripada Parti Bersatu terpaksa buat tindakan sendiri, terpaksa terkedepan berusaha untuk nak dapatkan peruntukan, untuk nak membela ataupun membantu rakyat-rakyat di kawasan mereka, sehingga mereka terpaksa isytihar seorang demi seorang. Dah 6 orang dah yang dah buat keputusan untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk nak dapat peruntukan. Yang last sekali, ahli parlimen Tanjung Karang. Tahu mana apa dia tak kata ke Anwar Ibrahim, apa dia tak hina, dia tak cerca, lah Allah rendahkan ego dia. Allah rendahkan ego dia, dia pergi menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Alhamdulillah, walaupun orang yang kita cerca, tapi kita nampak perjalanan politik, perjalanan kerajaan, dan apa yang diusahakan oleh kerajaan, yang si pembangkang tiba-tiba boleh nampak dan boleh fahami usaha-usaha kerajaan. So mereka demi rakyat kawasan dia pun turut bagi sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi aku nak buat dengan hampa sama-sama, jom kita dengar hujahan daripada Iswadi Moni menceritakan soal Parti Bersatu ni, perpecahan di dalam Parti Bersatu ni, sehingga apa pun duk harap sokongan daripada UMNO, apa tak apa. Lagi kita dengar hujahan dan juga ulasan daripada Iswadi Moni. Dan last sekali aku beri ulasan aku. Jom sama-sama kita dengar. Pergaduhan di antara Hadi dan juga apa orang kata Muhyiddin Yassin, benarkah berlaku? Muhyiddin yang uar-uarkan potensi Samsuri bekas pegawai, jawab laporan hubungan dingin. Muhyiddin Yassin yang mengeluarkan potensi ahli parlimen Kemaman Ahmad Samsuri Mohtar sebagai Perdana Menteri apabila PN bentuk kerajaan, kata bekas pegawai Perdana Menteri itu. Bekas Ketua Sesulit Marzuki Muhammad berkata, Presiden Bersatu itu yang mula-mula sekali cakap Samsuri berpotensi jadi PM pada masa hadapan semasa kempen PRK Kemaman tahun lepas. Kenyataan ini dilapor secara meluas oleh media, katanya. Janganlah cakapnya bukan-bukan kepada media semata-mata nak renggangkan hubungan akrab antara Bersatu dan PAS. Okey, FMT mengemukakan satu pandangan, satu sumber mengatakan sekarang ini hubungan di antara Hadi dan juga Muhyiddin dingin. Okey, hubungan di antara mereka berdua menjadi dingin, kita kata. Baik, kita baca. Hubungan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin
dan juga Presiden PAS Hadi Awang dikatakan dingin menurut sumber, sekaligus mencetuskan pelbagai spekulasi mengenai kelangsungan Perikatan Nasional yang digagaskan oleh dua parti itu. Sumber berkata hubungan dingin itu antara lain berkaitan dengan kegagalan PAS menampilkan naib Presiden Samsuri sebagai calon Perdana Menteri selepas Muhyiddin tidak meneruskan hasrat berundur pada pemilihan parti tahun ini. Menurut sumber, pusingan U Muhyiddin dilihat sebagai tekad ahli Parlimen Pagar itu untuk kekal menerojoki PN dan seterusnya dilantik menjadi Perdana Menteri kali kedua jika menang gabungan itu pada PRU 16. Dikatakan selepas Muhyiddin berundur, PAS mahu Dr. Sam sebagai calon PN tapi terbantut setelah Muhyiddin Yassin buat pusingan U. Pada Permohonan Agung tahun lalu, November lalu, bekas Perdana Menteri itu mengumumkan tidak akan mempertahankan jawatan Presiden, tetapi kurang 24 jam kemudian mengubah pendirian setelah diyakinkan isterinya Noraini Abdul Rahim untuk tidak mengecewakan ahli memerlukannya. Sumber itu berkata Muhyiddin dan Hadi yang juga timbalan pengurusi PN tidak kelihatan bersama di mana-mana majlis. Kali terakhir ialah semasa muktamar PAS pada 20 Oktober lalu. Pada PRK Kemaman Disember lalu, Muhyiddin dan Hadi dijadualkan berkongsi pentas, namun hanya kelibat Hadi hadir, manakala Bersatu diwakili oleh Razi Jidin. Mereka iaitu Muhyiddin Hadi telah lama tidak bertemu, kata sumber itu. Menurut satu lagi sumber rapat PN, Hadi juga sudah lama tidak hadir mesyuarat pimpinan PN. Sebaliknya diwakili timbalan Presiden Tuan Ibrahim Tuan Man. Walaupun ketidakhadiran Hadi tidak mengganggu perjalanan komponen PN, namun ia memberi mesej mengenai hubungan mereka. Menurut beliau, keadaan itu mirip dengan situasi MN, Muafakat Nasional, yang diasaskan UMNO PAS apabila Hadi tidak lagi menghadir mesyuarat, sebaliknya mewakilkan Tuan Ibrahim Tuan Man. Susulan hubungan yang semakin renggang antara dua parti itu. Muafakat Nasional mati langkah. Muafakat Nasional mati langkah apabila dua parti itu berbalah susulan keengganan UMNO menerima penyataan bersatu dalam gagasan itu. MN mula runtuh bila Hadi tidak lagi datang mesyuarat. Semua wakil kepada Tuan Ibrahim. Beliau dan Presiden UMNO Zahid pun dah lama tak jumpa waktu itu. Menurut beliau, sudah ada tanda-tanda keadaan itu berulang dalam konteks hubungan Hadi Muhyiddin dalam masa depan PN sendiri. Jika PN berkubur seperti MN, sumber itu berkata hala tuju Hadi sememangnya boleh memberi kesan besar kepada politik dan pentadbiran PAS pada masa hadapan yang memiliki kursi tertinggi iaitu 43 diikuti dengan DAP 40 kursi. Sekarang tak tahu ke mana Hadi dan bawa PAS setelah semakin renggang dengan PN. Bagi sekutu PMX, ini peluang, sebab itu ada titik lemah dalam PN. Menurut sumber itu, kalangan dalam PAS juga melihat Bersatu semakin lemah dengan tindakan ahli parlimen yang menyokong Anwar. Okey. Untuk rekod, PAS menyimpan 43 kursi parlimen berbanding 30 oleh Bersatu. Kita cerita macam ni. Saya dah nyatakan keretakan di antara pimpinan PAS dan juga Bersatu. Kita dah nyatakan sebelum ini. Kita nyatakan bahawa sebenarnya memang mereka sekarang ini dalam keadaan retak menunggu belah. Okey. Pada pandangan sudut pandang PAS, mereka nampak bahawa Muhyiddin Yassin beberapa perkara. Pertama, Muhyiddin Yassin sebagai pemimpin yang lemah. Tuan-tuan kena ingat, desakan supaya Muhyiddin itu tidak menjadi Presiden Bersatu tidak hanya datang daripada dalam Bersatu itu sendiri. Sebenarnya datang daripada pimpinan PAS yang diwakilkan kepada Bersatu. Dia ada geng yang pro kepada Muhyiddin. Dia ada geng yang anti Muhyiddin. Dia anti Muhyiddin, bukan dia pro kepada sesiapa. Tetapi dia tak kisah siapa pun jadi Presiden as long as bukan Muhyiddin Yassin. Kenapa tuan-tuan? Salah satunya adalah Muhyiddin Yassin dilihat sebagai leader yang sangat lemah. Dia tidak pergi ke akar umbi. Bila dia dapat dana, dia hanya mengayakan ataupun dana itu hanya untuk peringkat-peringkat tertentu dan juga golongan-golongan tertentu. Dia tidak memudah carakan ahli-ahli dan juga cabang-cabang yang lain. Dan bila dana dibekukan, itu menjadi beban kepada Bersatu sekarang ini. Ditambah pula dengan prestasi Bersatu yang sepatutnya, kalau kita tengok pantai timur itu kawasan di mana PAS bertanding. Tengah ke selatan itu Bersatu bertanding. Tapi Bersatu gagal untuk mendapatkan kerusi ataupun negeri di kawasan tengah sehingga ke selatan. Dengan kegagalan itu meletakkan sekarang ini the weakest link adalah di dalam Perikatan Nasional adalah Bersatu. Now itu on their point. So Hadi dah tak hadap lagi. Sekarang ini Hadi Awang dia dah tak pandang lagi kepada Bersatu ni. Siapa yang dia pandang sebenarnya? Okey, kita cerita malam ni ya. Sekarang ini yang dia pandang adalah UMNO.
Ni terus terang saya cakap. Apa yang Hadi pandang dan dia nampak dalam karier politik PAS seterusnya adalah kepentingan untuk dia dan mereka menghidupkan kembali Muafakat Nasional ataupun apa pun nama dengan bersatu bergabung dengan UMNO. Dan sekarang ini dia dah tak kisah UMNO mana. UMNO UMNO Syamuddin ke ataupun UMNO Zahid Hamidi ke, dia orang dah tak kisah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan perasan yang duk tembak sekarang ini, besarnya isu berkenaan dengan Zahid dan sebagainya adalah daripada Perjuang, daripada Bersatu, daripada pimpinan PAS sendiri. Dia dah mula kendur. Mereka dah mula kendur dalam nak menekan isu Zahid Hamidi. Kerana mereka membuat percaturan daripada dalaman PAS itu sendiri mengatakan percaturan seterusnya kalau mereka PAS nak menang, bukan setakat nak menang, nak mengekalkan 6 negeri di Pantai Timur itu, mereka suka atau tidak kena bergabung dengan UMNO. Kenapa? Suka atau tidak tuan-tuan? UMNO menang, orang kata UMNO lemah, ya. UMNO kalah tinggal 20 lebih kerusi parlimen. Tetapi di peringkat negeri, UMNO masih lagi memegang dalam kadar yang banyak. Johor, UMNO. Melaka, UMNO. Perak, UMNO. Pahang, UMNO. 4 negeri, kita kata, masih lagi dipegang oleh UMNO. Malah di negeri 9, ada potensi UMNO menang di dalam PRU yang akan datang. Berdasarkan kepada kiraan undi semasa. Bayangkan, ini senario sahaja. Yang ni adalah strategi PAS sekarang ini. Saya ceritakan strategi PAS. Apa yang PAS akan bawa pada masa PRU 16 nanti, kalau betul UMNO nak bergabung dengan mereka, ini dia. Ini cerita dia. Ini kalau betul UMNO nak bergabung lah. Kalau ini cerita yang PAS nak jual kepada UMNO. PAS akan jual perkara sebegini. Yang pertama, dia kata takkan korang nak bersama dengan DAP. Itu ayat standard lah. Takkan korang nak bersama dengan DAP. Baik, kita bergabung. Baik. Sekarang ini di peringkat negeri 9 ke bawah, negeri 9 Melaka dan juga Johor, PAS akan kata kita bergabung dengan UMNO, PAS tak akan bertanding. 4 negeri, Terengganu, Kelantan, Terengganu, Kelantan, Perlis dan juga Kedah. Yang itu UMNO tak akan bertanding. Kecuali 2-3 kerusi. Yang mana mungkin tak ada potensi seperti Gua Musang. Yang tu boleh bagilah. Dan 2-3 kursi. Sama juga di kawasan selatan tadi, 2-3 kursi boleh bagi pada PAS. Tetapi majoritinya dia bagi macam tu. Baik, kawasan seperti Pulau Pinang dan juga Selangor serta wilayah, yang tu bagi 2. Yang tu kita bahagi 2. Okay, yang tu kita bagi 2. Nah, bayangkan kalau pilihan raya akan datang, katakanlah Selangor boleh dikekalkan oleh PH, Penang boleh dikekalkan oleh PH, tapi the rest tu dia orang menang. Gabungan PAS BN menang. Boleh tak dibentuk kerajaan? GPS JRS akan follow je siapa yang menang. Be it Hadi ke, be it PAS, UMNO ke, bukan Hadi, be it UMNO ke, be it PH ke, siapa menang dia akan follow. Itu bukan isu dia. Cuma hurdle terbesar, masalah terbesar Hadi sekarang ini adalah Zahid Hamidi. Tu je. Dia kena convincekan Zahid Hamidi bahawa itu taktik yang boleh mereka gunakan untuk UMNO kekal berkuasa. Kalau dia boleh yakinkan, mudah. Dia ada satu cara, dia kena remove Zahid Hamidi. Dia orang ada satu cara kena remove Zahid Hamidi. Tapi bagi saya cara itu sukar. Pemilihan parti baru habis tahun lepas, 2022. 2022 lepas pilihan raya. So another 3 years, 2025 campur 2027 baru another pemilihan parti UMNO. Terlalu lama. The only way adalah dengan cara gabungan itu. Untuk dia nak menang dan berkuasa sekali lagi. Tapi the biggest hurdle sekarang ini adalah Zahid Hamidi. Kerana apa? Bukan masalah PAS. Isunya adalah masalah Hadi Awang. Sebenarnya bagi saya lah, UMNO nak bergabung dengan PAS bukan masalah PAS. UMNO nak bergabung dengan PAS, masalahnya adalah Hadi Awang. PAS selalu melihat masalah UMNO adalah Zahid Hamidi. Salah. Kalau PAS betul-betul nak bergabung dengan UMNO dan betul pembentukan tersebut, PAS kena buang Hadi Awang.
Gantilah siapa-siapa. Tuan Ibrahim Tuan Man ke, Taqiyuddin ke, Samsuri ke, Sanusi ke, whoever lah. Tapi bukan Hadi Awang. Kenapa? Sebab Hadi Awang ni mempunyai sejarah yang terlalu lama mengkhianat, tuan-tuan. Dia punya khianat dia bukan setakat khianat parti-parti kat geng dia. Dulu Pakatan Rakyat kena khianat, Barisan Alternatif kena khianat, lepas tu Muafakat Nasional kena khianat. Bukan setakat dia orang. Dengan Tuan Guru Ning Aziz pun kena. Dia tak khianat macam mana kita dengar tu. Tapi kalau tuan-tuan ingat, tahun sebelum 2015, sebelum meninggalnya Tuan Guru Ning Aziz, tuan-tuan pernah dengar perkataan UG tak? Unified Government. Siapa yang membawa idea Unified Government dengan UMNO, PAS UMNO pada waktu itu? Hadi Awang. So dia dilihat sebagai satu figura di dalam PAS yang sekarang ini berada di kedudukan yang tertinggi, tetapi seseorang yang sangat tidak boleh dipercayai politically. Jadi selagi mana dia ada dekat situ sebagai figure pimpinan di dalam PAS, selagi itu UMNO tidak akan dapat bergabung dengan PAS. Dan untuk PAS nak buang Hadi, dia tahu kalau PAS buang Hadi, that's it. PAS akan ketinggalan jauh lepas ini. Dia tahu Hadi boleh bawa mereka jauh. Tapi jauh pun tak sejauh mana lah. Kalau dia nak jauh lebih jauh lagi, dia kena buang Hadi, dia kena gabung dengan UMNO. Tetapi kalau dia buang Hadi dan bergabung dengan UMNO, pada waktu itu, kita akan kata PAS akan berada di bawah UMNO. Dan itu yang mereka tak nak. Itu yang mereka tak nak. So bagaimana pula dengan Bersatu Is? Saya kata bersatu kubur lah. Bersatu habis lah. Kan? Bersatu habis lah. Habis kat situ lah, tuan-tuan. Okey, Alhamdulillah. Muhyiddin Yassin adalah seorang presiden dan seorang bekas Perdana Menteri, seorang yang lemah gila-gilanya. Tapi disebabkan peluang dia. Macam ni lah. Kalau nanti aku bawa ucapan Iswadi untuk dalam video lain, dia menceritakan peluang yang Muhyiddin jadi Perdana Menteri itu pun disebabkan waktu tu jalan yang baik. Kan? Dia macam terbuka jalan yang luas untuk Muhyiddin jadi Perdana Menteri. So peluang tu ada, dia ambil. So dia dapatlah jadi Perdana Menteri. Padahal kita tak nampak pun usaha dia untuk nak membina negara, nak bangunkan negara, nak angkat martabat negara. Sebab apa? Sebab pengkhianatan yang dibuat oleh Muhyiddin. Kalau Muhyiddin tu, kalau dengan peluang-peluang hak yang dia ada, tapi dia tak guna dengan jalan cara khianat, mungkin dia memerintah sekarang ni. Mungkin orang akan meraihkan dia. Tapi sebab dengan cara pengkhianatan dia, dan Allah uji dia sehingga kan dia sekarang ni, kita rakyat sini, kita nampak Muhyiddin adalah seorang yang sangat-sangat lemah. Dan memang kita nampak dia lemah. Seorang demi seorang budak-budak dia dah bagi sokongan kepada Anwar Ibrahim. Apa yang dia boleh buat? Dahlah senyap macam tu lah. Sedangkan zaman dia memerintah dulu, zaman dia pun meluluskan akta anti lompat parti, apa yang berlaku hari ini yang ahli parlimen daripada perbankan bagi sokongan kepada Anwar Ibrahim, itulah yang syarat-syarat ataupun bangkangan ataupun yang dibangkang oleh Perikatan Nasional, supaya hak yang bahagian ahli-ahli parlimen yang bagi sokongan kepada Perdana Menteri seseorang untuk menjadi Perdana Menteri itu yang macam dibenarkan. Sekarang dia kata ini adalah terencat, perlu dibuat perubahan. Sebab apa? Orang-orang mereka macam inilah, macam ni. Asal waktu buat akta anti lompat parti itu, dia mengharapkan daripada Barisan Nasional, daripada Pakatan Harapan yang akan bagi sokongan kepada Muhyiddin dan Muhyiddin dapat menjadi Perdana Menteri. Dahlah Allah terbalikkan kena ke atas batang hidung dia. Allah terbalikkan kena dekat Muhyiddin. Orang-orang Muhyiddin yang bagi sokongan kepada orang lain. Orang maksudkan Anwar Ibrahim. Jadi perpecahan demi perpecahan. Sepatutnya kalau betul-betul lah dia tu memang betul-betul calon Perdana Menteri, dialah perlu buat betul-betul. Kita akan ikhtiar, kita akan betul-betul untuk tubuhkan kerajaan. Tapi tiba-tiba dia konak, dia sebut Samsuri. Dia sebut Dr. Sam. Dan puak-puak PAS ni yang taksub kepada Dr. Sam ni memang mengharapkanlah Dr. Sam Perdana Menteri, Dr. Sam boleh jadi Perdana Menteri. So budak-budak PAS ni, kita cakap mungkin Muhyiddin dah tak jadi dah Perdana Menteri.
kan Dr. Sam akan jadi Perdana Menteri Pak. Jadi duk jajar. Tiba-tiba Muhyiddin U-turn balik, kan? Of course lah Muhyiddin sebagai Perdana Menteri pula kalau kerajaan ni tumbang. Jadi depa berlakulah kan perselisihan faham, depa berlaku perpecahan, pergaduhan di dalam Perikatan Nasional ni. Tak apa, kita nantikan dan kita tengok apa yang akan berlaku di dalam Parti PAS dan Parti Bersatu ni. Orang yang menggunakan duit haram, cara pengkhianatan dan sumber yang haram untuk nak tubuhkan satu agensi ataupun satu contohlah macam depa gunakan sumber yang haram, duit haram untuk nak menang di dalam satu-satu pertandingan. Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui hati-hati manusia ni. Sebab tu Allah tak izinkan depa menang. Malah sekarang ni Allah bagi orang-orang depa menyokong kerajaan hari ni. Dan satu lagi aku baru ni dekat dalam live TikTok ada juga sembang dengan beberapa orang soal ni lah Parti PAS. Kenapa? PAS ni dia duk tunggang Islam, dia duk pejuang Islam dah lama dah, tapi kenapa dia tak menang-menang ni? Walaupun tak menang, dia kata suatu hari nanti Islam akan menang. Yes, itu Islam, bukan Parti PAS. Suatu hari nanti memang Islam akan memerintah negara. Yes, itu betul, tapi bukan Parti PAS. Faham tak? Kenapa dan mengapa Allah tak izinkan PAS tu menang? Sebab Allah Maha mengetahui, Allah tahu hati-hati manusia di dalam Parti PAS tu. Walaupun ada yang tulus ikhlas demi memperjuangkan agama, bangsa dan juga negara di dalam Parti PAS tu, tapi ada golongan yang hati busung, yang kemaruk kuasa, yang nakkan kedudukan, nakkan tempat, tak buat. Allah Maha mengetahui hati-hati kita. Sebab tu Allah tak izinkan dia pemenang. Walaupun negara kita adalah macam negara Islam, orang-orang Islam, majoriti orang-orang Islam, kenapa Allah tak izinkan dia pemenang? Sebab Allah Maha mengetahui hati dan jiwa sanubari setiap pemimpin-pemimpin di dalam dunia ni. Jadi itulah pengharapan mereka, pengharapan PAS ni nak buat baik dengan UMNO, nak pecahkan ni kerajaan hari ni, terutama nak remove Zahid Hamidi, nak macam nak usaha untuk nak Zahid Hamidi ni turun, lepas tu diganti dengan orang lain, ataupun Hishamuddin ke kem siapa-siapa ke, dan PAS dapat tubuh kerajaan bersama-sama dengan Barisan Nasional. Itu je lah yang peluang mereka ada, dengan mereka mempergunakan modal Melayu dan modal Islam saja. Tapi di dalam kumpulan mereka penuh dengan kemaruk kuasa, penuh dengan kemaruk nak selamatkan diri. Dan sekarang ni kita boleh tengok Tun Dr. Mahathir pun berdempel dengan Perikatan Nasional. Itulah satu-satunya peluang Tun Dr. Mahathir nak selamatkan diri. Itulah satu-satunya peluang untuk Parti Bersatu dan Tun Dr. Mahathir dan anak-anak sekutu dia untuk nak selamatkan daripada aset kekayaan, kenikmatan yang dia dah ada daripada disita oleh SPRM dan juga kerajaan Malaysia. Jadi kita boleh tengoklah kan, pada akulah kan, hanya orang-orang UMNO yang betul-betul nampak permainan jahat Parti PAS, Parti Bersatu, Perikatan Nasional ni, mereka akan tolak. Tapi kalau hak acah-acah kononnya terpaling Melayu, terpaling Islam, nak memperjuangkan agama bangsa konon-kononnya, itulah yang mereka nak bersama dengan Perikatan juga tu. Jadi inilah sedikit perkongsianku. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Kita boleh tengok, kita nantikan apa yang akan berlaku di dalam Parti PAS ni. Terima kasih banyak. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.